Hai, saya Dr. Maliki. Jangan lupa ikuti video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Saya Dr. Maliki. Sekali lagi kita bertemu untuk mengikuti siaran-siaran saya. Hari ini saya nak bercakap tentang dilema gadis minat sukan, iaitu adik Syafiqah Muhammad Nasri yang berusia baru 19 tahun, berasal dari Pekan Pahang. Syafiqah telah menyatakan dalam TikTok bahawa amat menjadi serba salah kerana minat dalam sukan. Aksi-aksi dalam sukan yang dipaparkan dalam TikTok telah menimbulkan pelbagai pandangan. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang kecam, dan timbul pula kecaman-kecaman yang di luar daripada pemikiran lah, sampai tahap aurat lah, moral dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini, sebenarnya Syafiqah ini sama seperti ribuan atau jutaan anak-anak muda di Malaysia yang cuba nak berekspresi diri, yang mencari identiti diri. Tak salah bagi saya, sebagai seorang ayah, saya pun suka anak saya aktif. Apatah lagi kalau dia tahu taekwondo. Taekwondo ni, kalau anak perempuan tahu, dia boleh kawal diri, dia boleh jaga diri dia. Jadi netizen jangan terlalulah hendak memperkecil-kecilkan atau mempermain-mainkan, kerana bagi saya ini adalah pilihan seorang rakyat Malaysia. Apatah lagi sekarang ni kita baru saja menyambut Hari Wanita Antarabangsa, yang sepatutnya kita sokong wanita-wanita ini untuk mendepani cabaran. Kerana apa? Wanita adalah lambang kepada ketamadunan. Macam mana Pakcik? Bukanlah sebab saya seorang lelaki. Tapi dalam mana-mana tamadun sekalipun, kalau satu-satu masyarakat mampu menjaga kehormatan, kebajikan dan keselamatan seorang wanita, tamadun itu hebat. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang mahu dilihat di pandang tinggi, elakkan untuk kita membuat komen-komen yang kurang bagus seperti ini. Apa yang Syafiqah alami ini ada kaitan dengan tindakan-tindakan buli dalam cyber, yang mana sebenarnya kalau tidak dikawal akan boleh memberi kesan kepada individu yang diberikan cercaan, diberikan tekanan melalui komen-komen yang kurang bagus. Tapi saya salute lah, pakcik salute lah adik Syafiqah ni, kerana Syafiqah tenang menghadapi segala-galanya. Syafiqah boleh menjadi contoh kepada anak muda wanita yang tenang dan tabah menghadapi cabaran. Semoga Syafiqah terus berjaya. Seterusnya, saya masih nak bercakap juga soal orang muda, iaitu perkembangan terbaru terhadap cadangan untuk memberi kebenaran kepada rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas untuk mengundi. Kabarnya lah pelaksanaan untuk menjadikan rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun mengundi mungkin tak dapat dilaksanakan bagi PRU yang akan datang ini. Kerana dikatakan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara, iaitu Tan Sri Rais Yatim, menyatakan bahawa SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, masih menghadapi kekangan dari segi untuk membenarkan anak muda yang berusia 18 tahun ini untuk mengundi. Sebaliknya, pengundian masih lagi mengambil kira umur 21 tahun. Walaupun umur 18 tahun, kelulusannya telah diberikan dalam sidang parlimen yang lalu. Jadi ada banyaklah pandangan, ada yang kecewa, ada yang keliru dan sebagainya. Jadi pandangan saya, dari segi pelaksanaan ini sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Teknikal, kesediaan data dan sebagainya. Dan jangan lupa, dalam sesi pilihan raya ke-12 kalau tak salah saya, sekiranya saudara melihat, pernah ada satu keputusan yang telah diberikan untuk dilaksanakan terpaksa ditarik balik kerana masalah yang tak dapat dielakkan, iaitu penggunaan dakwat kekal pada ibu jari yang sepatutnya digunakan pada PRU 12. Akhirnya dibatalkan saat akhir kerana kerajaan dan juga pihak keselamatan mendapat maklumat bahawa ada pihak yang nak sabotaj. Dia beli dakwat lain, mungkin dia beli tempat yang sama, dia tahu kat mana kerajaan beli, dia ambil, dia tujuan nak pergi sabotaj, nak memanipulasi. Jadi kerajaan dan juga SPR daripada berhadapan dengan mungkin kejadian penipuan dan sebagainya, terpaksa tangguh. Maka ianya digunakan pada PRU 13 dan 14 yang baru-baru ini. Perkara yang sama saya fahamlah sebagai rakyat Malaysia yang rasional, ini sangat teknikal. Lebih baik kalaulah SPR dan juga kerajaan rasakan contohnya lah data belum betul-betul tip-top. Firewall kita tak betul-betul ada wall, tapi tinggal fire je. Takut semua kena fire, baik kita relax. Dan saya percaya semua parti politik dia happy nak masukkan undi 18. Jadi cumalah saya harap SPR dan kerajaan dapat memberitahu kepada rakyat sebenar-benarnya supaya apa yang berlaku dapat difahami. Kalau tadi saya bercakap tentang dua perkara berkaitan anak muda, saya juga nak menyentuh tentang kumpulan yang lebih muda, iaitu kanak-kanak. Menurut laporan daripada UNICEF ataupun Tabung Kecemasan Kanak-kanak Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF telah membuat laporan berdasarkan daripada dapatan kajian Oxford yang menyatakan hasil daripada kejadian pandemik COVID-19 ini, terdapat 139 juta kanak-kanak yang berada dalam kawalan perintah pergerakan, yang mana mereka
terpaksa tinggal dalam rumah mendapati 1 daripada 7 kanak-kanak ini berhadapan dengan keadaan kesihatan mental yang amat teruk. Ini sangat susah 1 daripada 7. Bayangkan mereka hadapi tekanan, depression. Menurut kajian ini, dalam tempoh 9 bulan MCO diperkenalkan di seluruh dunia, kajian mendapati bahawa mereka ini bukan sahaja hilang tempat bermain. Mereka tinggal dalam ruang yang sangat sempit. Mereka hilang komunikasi daripada rakan-rakan, mungkin sebab tak boleh pergi sekolah, tak jumpa cikgu, tak boleh melihat dunia luar. Dan yang paling buruk lagi, kanak-kanak ini terkesan daripada kehidupan yang sangat negatif dengan kumpulan-kumpulan orang dewasa yang sangat menakutkan mereka, yang juga memberi tekanan kepada kanak-kanak ini. Contohnya ibu bapa yang mungkin hilang kerja, ibu bapa gaduh, akhirnya dilepaskan pada kanak-kanak ini. Jadi saya fikir ini bukan kajian yang menyeronokkan, tapi hakikat yang perlu kita telan sama-sama. Dalam konteks Malaysia, kita dah dengar dah, ada yang didera, ada ibu sendiri bunuh anak baru-baru ni. Lepas tu ada pula suami tembak isteri, tanam dalam kebun sawit pun ada. Ini semua adalah perkara-perkara yang memberikan trauma. Kita dengar hari itu, datuk tiri campak anak keluar dari rumah. Bayangkan, sebab nak rogol mak dia. Ini kejadian di Malaysia. Jadi saya harap hasil kajian ini dapat dilihat secara mendalam, dan sebagai seorang bapa, saya juga insaf bahawa mungkinlah ada tindakan-tindakan kita orang dewasa, kita mungkin buat muka dengan isteri, ada benda tak puas hati, anak puas hati, sebab kita berkongsi ruang untuk tempoh yang sama. Inilah kesan yang paling menyakitkan hati, menyedihkan sepanjang MCO ini. Kita berdoa MCO segera pergi, tetapi kita harus ambil tindakan daripada hasil kajian seperti ini supaya perkara ini tidak boleh berlaku lagi. Moga anak-anak kita selamat, kerana anak-anak kita lah penerus generasi kita pada masa akan datang. Terima kasih kepada semua atas kesudian mengikuti siaran saya. Jangan lupa seperti biasa like, share dan subscribe saya punya channel. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adios.